Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nurika syamsika abadan abadan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam ini kita akan sama-sama berzakarah menerusi kitab yang baru, iaitulah kitab Syahul Afrah wa Isbahul Falah, bagi menggantikan kitab yang telah kita khatamkan pada pertemuan kita yang lepas, iaitu kitab pedoman sembahyang berjamaah. Maka sebelum kita masuk pada kitab baru kita, maka terlebih dahulu kita baca Fatihah dan pahalanya kita sedekahkan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, para awliya, para ulama, ibu bapa kita dan kaum muslimin muslimat yang telah meninggal dunia, dan khusus kepada pengarang kita, pengarang bagi kitab Wisyah ini, iaitulah Syekh Muhammad bin Ismail Dawudi Al-Faqani rahimahumullah ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca awal kita kulit kita awal. Ini kitab yang dinamakan dengan Wisyahul Afrah wa Isbahul Falah. Ini kitab, yakni bermula ini kitab, yakni bermula ini kitab. Bermula ini yakni bermula
perkara-perkara yang ada pada zihin musannif. Itu dia panggil ini. Ini itu dia panggil isim isyarat. Bila isim isyarat, dia nak kepada musyarun ilaih. Maknanya ini itu kena kepada apa? Ayat ni kena kepada beberapa lafaz-lafaz yang terdapat di dalam zihin pengarang. Ini yang ada dalam pemikiran aku ni, seolah-olah gitu. Tu kalau nisbah dia tak tulis lagi, dia baru nak tulis. Tapi kalau nisbah kepada dia telah siap ada tulis. Kalau nisbah pada hak dia telah siap dah tulis, maknanya baru nak letak nama. Setelah selesai tulis baru nak letak nama. Misalnya kalau begitu, ini dia panggil beberapa masalah yang terkandung di dalam apa yang aku tulis. Agak makna begitu. Ini iaitulah beberapa masalah yang telah aku tulis ni. Ialah kitab, yakni ialah sebuah kitab. Kitab maknanya beberapa himpunan masalah yang kebiasaannya ada bab dan juga fasal. Itu dia panggil kitab. Bermula ini ialah sebuah kitab. Kitab yang dinamakan, yakni yang diletak nama, yang dinamakan, yakni yang diletak namakan, diletak nama dengan Wisyahul Afrah. Diletak nama dengan Wisyahul Afrahi wa Isbahul Falahi. Itu kalau nak letak pagi. Kalau nak baca mati, suruh comel, apa ni dia panggil sama tema belakang dia, Wisyahul Afrah wa Isbahul Falah. Wisyah maknanya selendang, selendang al-afrah bagi segala kesukaan. Selendang bagi segala kesukaan. Wa isbahil falah, apa dia? Wa isbahul falah, dan berpagi-pagi mendapat kemenangan. Wa isbahul falah, itu nama dia. Nama kitab ni Wisyahul Afrah. Jadi terkenal dengan panggilan sekerat saja, Wisyahul Afrah, ataupun kitab Wisyah. Dicari kedai kitab Wisyah misalnya, orang tahu selalu, tak payah letak nama dengan panjang-panjang. Maknanya kalau tak ingat apa tak ada masalah. Cukup dengan kata Wisyah, ataupun cukup dengan kita kata Wisyahul Afrah, maka telah masyhur, telah maknanya orang kenal kitab ini, Wisyahul Afrah. Siapakah yang mengarang dia? Yang mengarang kitab Wisyahul Afrah ni, wa Isbahul Falah, karangan Al-Abdu. Karangan Al-Abdu Al-Ghani. Dalam kitab tu Al-Ghani tu, betul Al-Ghani. Naknya Al-Fani. Fani naknya, sebagaimana hak di hadapan. Di hadapan betul tu, kulit betul tak? Al-Fani, kalau Ghani juga. Ghani juga. Ghani juga, kita Fani. Lama ni Fani. Ghani juga betul, Ghani. Ghani, Fani. Naknya Fani. Bukan Abdul Ghani. Ghani itu nama Allah. Naknya Fani. Dalilnya boleh kita tengok dalam kitab Maqlam. Kerana tuan dia sama. Tuan hak karang kitab Wisyah dan empunya bagi kitab Matlaq Badrain, tuan adalah sama. Maka dalam kitab tu Al-Abdul Fakir Al-Fani. Al-Fani, bukan Ghani tidak. Siapakah yang mengarang kitab Wisyahul Afrah ni? Karangan Al-Abdul Fani, karangan bagi seorang hamba. Hamba mana? Al-Fani.
hamba yang tidak kekal. Dia lah, yakni kita lah, hamba Allah Ta'ala hak tidak kekal. Apa makna tidak kekal? Yakni kita akan binasa. Sebagaimana maknanya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, maknanya kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengecapi rasa mati. Itu sifat kita. Sifat kita tu tak kekal. Hak kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun dalam ayat lainnya kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap sesuatu pasti akan binasa. Tak kira hak lain daripada Allah Ta'ala, semuanya akan binasa. Kecuali Allah Ta'ala sahajalah yang tak binasa dengan bahawa kekal selama-lamanya. Ada pihak lain, kita ke, tak kira lah, semuanya akan fan, semuanya akan musnah. Ataupun dengan bahawa kalau kita manusia ni mati dah. Karangan Al-Abdul Ghani, Al-Abdul Fani, seorang hamba yang tidak kekal dengan bahawa kita ni akan mati kesemuanya. Siapakah dia? Siapakah hamba tu? Tuan bagi kita Wisyah ni, Muhammad bin Ismail Dawudi Al-Fatani. Ismail Daud Al-Fatani. Kerana apa digelar dengan Daud tu di belakang tu? Kerana maknanya dia ni, Daud di situ bukan tuk dia tu. Muhammad bin Ismail Daud. Daud tu bukan tuk dia, tapi tuk sedang. Bukan tuk maknanya tuk asal, tidak. Tuk titih bagi, tidak. Tuk dengan makna ayah kepada ayah, tidak tu. Tapi tuk saudara. Kerana Syekh Daud dia tidak mempunyai suriah. Dia tidak ada anak, Syekh Daud ni. Lalu tu digelar ataupun dinisbahkan juga dengan Daud Fatani ni, kerana alimmu. Maknanya Syekh Muhammad bin Ismail, nama dia iaitulah Muhammad bin Ismail bin Wan Ahmad bin Wan Idris. Itu nama dia, Syekh Muhammad bin Wan Ismail bin Wan Ahmad bin Wan Idris. Itu nama dia, nasab dia. Maka sebelah ibu dia pula, nama mak dia, nama kepada pengarang kitab kita nisbah mak, iaitulah Wan Zainab, nama mak dia. Maka Wan Zainab ni binti Idris, binti Wan Idris. Maka Wan Idris ni hak sebelah ibu dia, yang nama ibu dia nya Wan Zainab. Ayah kepada Wan Zainab tu Wan Idris. Wan Idris ni dia ada adik. Maka adik dia tu lah Syekh Daud. Syekh Daud tu, maka maknanya Syekh Muhammad, tuan bagi kita ni, adalah cucu saudara. Maka sebalik dia tok saudara. Syekh Daud tu tok saudara dia. Tok saudara dia. Tok saudara bagi Syekh Muhammad ni. Maka Syekh Daud waktu Syekh Muhammad masih kecil, dia sempatlah maknanya ambil Syekh Muhammad ni wakil di Mekah. Tapi tak dah lama Syekh Daud ambil wak jadi anak akak sekejap. Lalu Syekh Daud pun meninggal dunia. Tak dah lama, tak sempat Syekh Muhammad ni maknanya untuk belajar dengan Syekh Daud tadi. Tapi sempat dipelihara oleh Syekh Daud waktu dia kecil. Lalu tu Syekh Daud meninggal dunia. Dan kelahiran Syekh Muhammad ni di Pulau Duyung, Terengganu. Dia lahir sana dan dia meninggal di Makkatul Mukarramah. Dan dia mengajar pula di Masjidil Haram. Salah seorang tenaga pengajar ataupun tok guru di Masjidil Haram sana. Di antara kitab dia Wisyah, banyaklah. Matlab Badrain, kitab dia lah ni. Kitab Syekh Muhammad bin Ismail. Maka kitab ni
telah dikarang oleh dia, dan itu diselesaikan pada 1312 Hijrah. 1312 Hijrah kitab ni telah selesai dikarang. Maka tolak sendiri, kalau kita sekarang ni 1400 lebih dah, lebih kurang 100 tahun dah. Maknanya usia kitab Misyahul Afrah. Walau bagaimanapun, walaupun telah lama dah selesainya maknanya kitab ni, tapi kita masih dibuat sebagai satu silibus, ataupun dibuat mengaji dia, dibuat mengajar dengan kitab ni. Itu salah satu alamat maknanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada satu kali anak murid kepada Imam Malik radhiyallahu anhu, pada satu kali maknanya Imam Malik ni menulis kitab Muwatta. Maka anak murid dia tanya, salah seorang, wahai imam, maknanya wahai syekh, kerana apa ni syekh maknanya masih lagi menulis kitab hadis, sedangkan telah banyak dah ulama-ulama yang telah menulis ataupun yang telah menyusun kitab-kitab hadis ni, tapi mu tetap juga tulis juga maknanya. Lalu tu katanya Imam Malik, Tuhan bagi kitab Muwatta, maka lillah yabqa, fama kana li ghairi yaghna. Perkara yang ditulis ikhlas kerana Allah, maka benda tu dia akan kekal. Sebaliknya, tulis tak ikhlas kerana Allah, kerana yang lain, ada kerana maknanya nak kepada pujian, ada kerana maknanya nak kepada suhu, masyhur dan sebagainya, duit dan sebagainya, niaga, bukan kerana Allah, maka tulis bukan kerana Allah, tulis bukan sebab kerana Allah, ikhlas kerana Allah, maka penulisan tadi itu akan lenyap begitu saja. Orang tak baca lama, tak menjadikan satu silibus tu yang selalu orang buat baca dengan dia. Itu di antara keberkatan. Nak tahu penulisan itu ikhlas, di antara alamatnya senantiasa orang buat baca kitab tersebut. Macam mana tu? Di antara alamat dia. Ini di antaranya 100 tahun lebih usia kitab ni, walau bagaimanapun tetap dibaca oleh guru-guru di pondok-pondok ataupun di masjid-masjid surau dan sebagainya. Kitab Misyahul Afrah, karangan Al-Abdul Fani Muhammad bin Ismail Dawud Al-Fatani, pada menyatakan kitab Misyahul Afrah nak cara berkaitan dengan apa tu? Pada menyatakan rukun iman dan Islam. Nak cerita dalam kitab ni nya, sebahagiannya dia cerita tentang rukun-rukun iman dan Islam dan rukun-rukun Islam, dan beberapa hadis yang menakuti akan orang yang meninggalkan sembahyang. Ada juga dalam kitab ni terkandungnya beberapa hadis-hadis Nabi, di mana hadis itu duduk menggerungkan kepada orang-orang yang meninggalkan sembahyang, orang yang tak solat. Dan segala hukum bersuci, yakni pada menyatakan segala hukum bersuci. Ada cerita bab bersuci dalam kitab ni, ada terkandungnya. Dan istinja, cerita bab istinja. Istinja maknanya kita basuh daripada kencing dan berak. Dan mengambil wudu, ada cerita bab mengambil wudu dalam kitab ni. Dan mandi junub, mandi janabah, mandi junub, mandi wajib. Dan mandi haid dan nifah, ada cerita tentang mandi haid dan nifah. Ini bagi perempuan. Tadi mandi junub maknanya kedua-dua, sama ada laki-laki menghubung perempuan. Adapun mandi haid dan nifah ni tertentu khas bagi perempuan. Dan segala mandi yang sunat, dia cerita juga tentang mandi-mandi sunat-sunatnya. Dan hukum tayamum,
hukum hakam berkaitan dengan tayamum, dan menyatakan haid, cerita tentang hukum-hukum haid dan nifah dan istihadah. Ada cerita tentang darah haid, ada cerita tentang darah nifah, ada cerita tentang darah istihadah. Dalam kitab ni lagi akan datang. Dan menghilangkan najis, nak menyatakan tentang maknanya hal-hal yang berkaitan dengan cara kita nak menghilangkan najis, dan menyatakan segala syarat sembahyang. Dalam kitab ini bercerita juga tentang syarat-syarat sembahyang dan segala rukun bagi sembahyang. Ada cerita tentang syarat, ada cerita tentang rukun, dan segala perkara yang membatalkan sembahyang. Ada juga dalam kitab ni, penulisan dia ni, iaitu dalam kitab Usyahul Afrah, hal-hal maknanya berkait dengan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Ada cerita juga. Dan sujud sahwi, ada cerita bab sujud sahwi, dan menyatakan juga segala sembahyang yang sunat, dan sembahyang berjamaah, dan sembahyang qasar dan jamak, dan sembahyang Jumaat, dan segala sahnya sah bagi sembahyang Jumaat, dan sembahyang hari raya, dan sembahyang gerhana, dan sembahyang minta hujan, istisqa, sembahyang minta hujan, dan sembahyang mayat, dan menyatakan segala doa. Doa mana? Doa hak kemudian daripada sembahyang. Ada cerita juga, ada tulis juga maknanya doa-doa hak selepas daripada sembahyang. Dan lainnya lah, yakni dan lainnya daripada yang tersebut. Mana hak tersebut? Hak tadi panjang-panjang tadi. Banyak lagi dalam ni. Lainnya tu banyak masuk dalam kata lainnya. Tengok dalam tu dia lah, isi kandungan dia lah. Di belakang sana dia ada tulis tu, isi kandungan dia banyak. Tengok sini. Dan lainnya lah, banyaklah daripada hak tersebut laginya yang warid, yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang soleh-soleh yang dulu-dulu. Dan doa hifzul iman, ada cerita juga, ada mendatangkan juga doa hifzul iman, doa memelihara iman kita supaya tetap iman kita. Dan beberapa faedah, ada juga menyatakan tentang beberapa faedah. Faedah mana? Yang amat besar kelebihannya, kelebihan faedah tadi. Itu banyak dalam kitab ni lah. Ada cerita tentang faedah-faedah, kelebihan-kelebihan. Dijadi oleh Allah Ta'ala. Ini jumlah doa. Maknanya mudah-mudahan dijadi oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan akan kitab ini, akan kitab Usyahul Afrah, kitab hak dia karang ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan semata-mata khalis, semata-mata suci, bersih. Khalis yakni ikhlas. Semata-mata khalis, semata-mata suci, bersih, ikhlas bagi zatnya, zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Amin. Itu mudah-mudahan itu maknanya doa daripada pengarang kitab kita ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan, kata dia, tulisan dia ni semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu. Masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah. Murah-murah
bagi segala hamba-Nya hamba bagi Allah. Itu Ar-Rahman bagi. Dengan nama Allah, Bismillah, yakni dengan nama zat Tuhan yang bernama Allah. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah. Murah pada siapa? Bagi segala hamba-Nya hamba Allah. Lalu tu tambah sikit lagi, maknanya bagi segala hamba-Nya hamba Allah, yakni di dalam negeri dunia, yakni di dalam negeri dunia. Atau Rahman, atau Rahman panggil Allah Ta'ala yang amat murah, yang amat boros. Kalau kata ni sana, dengan maknanya Allah Ta'ala tak pilih dulu, dengan makna Allah Ta'ala tak pilih kasih. Sama ada maknanya orang tadi tu, hamba dia tu, di atas dunianya beriman kepada Allah, sebaliknya tak beriman kepada Allah. Hatta yang tidak berakal sekalipun Allah Ta'ala bagi rezeki, maknanya. Tak kira, walaupun dia tu tak beriman, walaupun dia tu kaki derhaka, dia tu maksiat pada Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala bagi rezeki. Tidak kata dia ni derhaka pada aku ni, lalu tu tak payah bagi pada dia, maknanya rezeki, makan minum dan sebagainya, kehidupan di dunia dah Allah Ta'ala bagi. Kata hujan kena pada semua, kalau nisbah pada hujan tak kira. Ini maknanya murah Allah. Itu panggil Rahman. Rahman Allah Ta'ala. Rahman Allah Ta'ala kepada segala hamba dia di dunia. Lagi amat mengasihani, atau Ar-Rahim. Allah yang amat mengasihani. Mengasihani itu akan segala hamba-Nya hamba Allah Ta'ala. Hamba dia hak mana Allah Ta'ala kasih ni, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat rahim ni, segala hamba dia yang mukmin tadi, hamba dia hak beriman, ni rahim Allah. Mana nyatanya kasih Allah Ta'ala pada hamba dia hak beriman ni di dalam negeri akhirat. Nyatanya di negeri akhirat pula, dengan bahawa Allah Ta'ala bagi pada kitanya syurga dia. Itu kasih Allah Ta'ala, rahim Allah Ta'ala kepada yang beriman di dalam negeri akhirat, dengan bahawa diberikan kepada kita syurga. Itu pada orang yang beriman kepada Allah. Ada pun orang kafir, orang yang tidak beriman, itu tak ada dah. Tak ada dah. Maknanya kasih sayang kepada dia nya tak ada. Hanya di atas dunia saja. Adapun kita berterusan hingga ke akhirat. Itu Ar-Rahim Allah Ta'ala. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah bagi segala hamba-Nya, lagi amat mengasihani akan segala hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat, kami mulai terjemah risalah ini. Kami memulai terjemah risalah ni. Yakni aku memulai terjemah risalah ni. Kami itu kena pada pengarang tu lah. Aku tu lah, dia tu lah. Tu dia panggil apa tu? Dia panggil tepat takluk bagi ba. Kerana Bismillahirrahmanirrahim tu dia panggil jumlah yang tidak lengkap, ayat yang tidak lengkap, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Itu tak lengkap, cakap gitu dia panggil. Maka kena ada tak tepat takluk dia. Ada maknanya pelengkap bagi ayat tersebut, kerana ayat itu tak lengkap. Umpama kita kata dengan kereta yang berwarna merah, dengan tu bar tu, dengan kereta yang berwarna merah, tak lengkap gitu tu. Jadi tak faham ayat tadi tu, ayat tergantung dia bagi. Ini pun sama dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani apa. Tu ayat gantung dia bagi. Maka kena gantung dia supaya faham ayat tersebut, supaya lengkap ayat tersebut. Maka gantung tadi tu supaya lengkap tu, ada kalanya di hadapan, ada kalanya di belakang, sah kedua-dua. Nak lengkapkan ayat tu, depan pun boleh kita letak dia.
belakang pun boleh kita letak. Sah kedua-dua. Maka dalam setengah-setengah kitab letak di depan, dengan makna kami memulai terjemuh risalah ini dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Oh, baru lekat ayat tu. Dengan kereta yang berwarna biru, aku datang. Apa ni? Dengan maknanya aku datang, aku menaiki, aku datang ke pondok dengan kereta yang berwarna biru. Baru lekat. Ataupun letak di belakang, dengan kereta yang berwarna biru, aku menaiki menuju ke pondok umpama. Di belakang boleh juga. Ini pun sama, letak di depan. Kami memulai terjemuh risalah ni dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Itu letak di depan ni. Ataupun letak di belakang sebagaimana kitab kita ni. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani, aku memulai terjemuh risalah ni. Maka hak mana terlebih maknanya, hak terlebihnya letak di belakang. Takdir di belakang tu terlebih. Hak tu maknanya aula lagi, kerana memberi faedah. Dia panggil memberi faedah hasar. Maknanya hanya pada Allah Ta'ala saja minta tolong, tidak kepada yang lain. Tu dia panggil faedah hasar. Tu maknanya pada Allah Ta'ala jah. Dia kena jadi begitu bila kita letak di belakang. Dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kami memulai terjemuh risalah ni. Hanya minta tolong pada Allah Ta'ala jah. Itu makna begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada salata. Alhamdulillahilladzi farada salata ala ibadihil mu'minina wal mu'minati wa ja'alaha imadan lihadzal dini al-qawimi wa ja'alaha khamsa salawatin fi khamsatin awqat. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Siapa Allah yang kita puji tu? Maklum puji hak pak tu lah. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hak kita puji ni yang memfardukan, yakni yang telah memperwajibkan. Ia Allah. Supaya lebih segera faham lagi, tambah sedikit. Ia Allah. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang memfardukan, yakni yang telah memperwajibkan. Ia Allah. Allah Ta'ala memperwajibkan akan sembahyang. Allah Ta'ala memfardukan akan sembahyang, fardu-fardu, wajib-wajib atas segala hamba-Nya, hamba Allah Ta'ala. Hamba Allah Ta'ala yang mukmin. Yang mukmin tu pula sama ada laki-laki dan perempuan. Kita duk puji Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala mana? Hak memperwajibkan kepada kitanya sembahyang. Maknanya sembahyang 5 waktu lah. Bila iaitulah pada peristiwa Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita maklum hak asalnya 50. Ceritanya panjang. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik Buraq lah. Naik Buraq sampai ke Masjidil Aqsa, maknanya naik tangga Pulau Mi'raj. Lalu tu pada langit yang pertama naik lagi pada langit yang kedua, naik lagi langit ketiga, keempat, hinggalah ke Sidratul Muntaha, maknanya lalu tu ke Mustawa. Ketika itulah difardukan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala dalam peristiwa Mi'raj tu, lalu tu Allah Ta'ala kata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya aku memfardukan kepada kamu 50 sembahyang pada
setiap hari serta malam dia. Maknanya sebanyak 50 waktu kita kena sembahyang, maknanya huk asar. Dah lalu tu Nabi SAW, ketika tu Nabi tak kata apa. Nabi pakai terima. Fanazaltu ila Musa. Lalu tu maknanya Nabi pun turunlah. Nabi turun temu dengan Nabi Musa pada langit yang ke-6. Maka katanya Nabi Musa alaihi salam, ma farada rabbuka ala ummatika. Hei Rasulullah, apakah yang telah difardukan oleh Tuhan kita, oleh Tuhan engkau ke atas umatmu? Ke atas umatmu Allah Ta'ala fardukan apa? Allah Ta'ala wajibkan apa pada umatmu? Lalu tu kata Nabi SAW, 50 salatan. Allah Ta'ala fardukan ke atas umat aku dan kepada diri aku, maknanya 50 sembahyang, 50 waktu nah. Lalu tu katanya Nabi Musa alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irji' ila rabbika. Kamu kembalilah kepada Tuhanmu tadi tu. Fa as'alhu takhfifa. Dan kamu minta tolong, kamu minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala takhfif, meringankan terhadap umatmu tadi. Sembahyang 50 waktu ni. Fa inna ummataka la tutiquna zalika. Katanya Nabi Musa alaihi salam, sesungguhnya umatmu tu tak kuasa di atas maknanya 50 waktu sembahyang tadi tu. Fa inni qad balautu bani Israel. Kerana aku telah cuba dah. Maknanya aku teradah kepada Bani Israel, umat aku, kata Nabi Musa. Tu pun kata Nabi Musa, maknanya hanya 3 waktu saja. Pada waktu pagi 2 rakaat, pada waktu tengah hari 2 rakaat, pada waktu petang 2 rakaat. Tapi mereka tu tak kuasa, kata Nabi Musa. Mereka tadi tu tak mampu. Tapi umat aku besar-besar. Maknanya umat aku tak ada tubuhnya besar, ringnya banyak kerana besar. Tapi umatmu halu-halu, kecil-kecil, kodratnya kurang daripada umat aku. Umat aku pun setara tu dah, apatah lagi umat engkau ya Rasulullah. Maka ketika tu, lalu tu Nabi SAW pun maknanya bertemulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berulang-ulang aliklah Nabi SAW di antara Allah Ta'ala dan juga Nabi Musa alaihi salam. Setelah mana Nabi Musa menasihati kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maknanya selaku orang tua lah, orang yang berpengalaman ni, nasihat gitu. Lalu tu berulang-ulang alik, falam azal uraji'uhu, senantiasalah duduk ulang alik dengan Allah Ta'ala, dengan Nabi Musa AS, hinggalah akhir sekalinya Allah Ta'ala firman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, hei Muhammad, maknanya aku tetapkan kepada umatmu 5 waktu. Setelah mana dikurang-kurangkan hingga jadi 5. Walaupun begitu, likulli salatin ashrun, bagi tiap-tiap sembahyang tu 1 waktu 10 pahala. 10 pahala. Fazalika khamsuna salatan, menjadikan dia maknanya 50 waktu sebagaimana asal jugalah. Maknanya walaupun dikurangkan, tapi nisbah pahala tak dikurang. Kurang tu nisbah kualiti saja. Apa ni nisbah kepada kuantiti saja, nisbah pada bilangan saja. Tapi nisbah pada pahala tak kurang. Allah Ta'ala tetap beri maknanya 50 juga. Seumpama kita sembahyang 50 jugalah, walaupun sembahyang 5. Lalu tu khabar gembira laginya, wa man hamma bihasanatin, siapa-siapa daripada kalangan umatmu yang hanya mari kita dalam hati dia secebih saja, maknanya sikit ya, mari rasa lah nak buat baik, falam ya'malha, tapi dia tak buat pun, kutibat lahu hasanatan, maka Allah Ta'ala tulis bagi dia 1 pahala dah. Marilah je nak buat baik, pahala dah boleh dah sah. Fa in amilaha,
Dan sebaliknya kalau dia buat nah apa hak dia, maknanya niat dalam hati dia hok marilah sikit dalam hati dia tu nak buat baik tu dia buat, kutibat lahu ashran. Allah Ta'ala balah, maknanya kebaikan hak dia buat dicatatnya 10 pahala. Tu diganjar ke 10 manakala kita buat baik. Wa man hamma bisayyi'atin. Sebaliknya kalau umatmu tu marilah dalam hati dia, hamma marilah, hamma ni satu perasaan no, tapi no hok terlebih rendah. Hok halus je. Dia tak sama dengan no hok kuat. Waktu dia panggil azam. Kalau hok tu buat jahat, maknanya dicatat dah dosa maknanya. Dengan satu dosa. Hak ni halus mari perasaan nak buat jahat. Falam ya'malha, tetapi dia tak buat pun hak dia, maknanya mari halus perasaan nak buat jahat tu, lam taktub syai'an, tak ditulis oleh Allah Ta'ala maknanya sedikit pun daripada dosa. Fa in amilaha, tetapi sebaliknya kalau dia buat, kutibat sayyi'atun wahidah, hanya ditulisnya satu sahaja, tulis sahaja. Ini kemurahan daripada Allah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantaran daripada mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah dengan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi mulia juga. Mulianya Allah Taala kepada kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam lantaran daripada mulianya Rasul, di antaranya Allah Taala bagi ganjaran tadi. Buat sikit dah, maknanya buat satu kebajikan dibalas 10. Tapi kalau buat jahat hanya dibalas satu sahaja dosa nisbah. Maknanya kalau kira-kira berat sebelah. Berat sebelah buat baik. Tawaran daripada Allah Ta'ala. Lalu tu tiba-tiba misalnya di akhirat kelak, tengok-tengok kita tadi tu berat sebelah jahat lagi daripada sebelah baik. Jam lah tu. Atas dunia kita tu jahat sangat tu. Ahli yang jahat, yang terlalu-lalu nah. Kerana apa? Kerana kejahatan hanya satu saja dibalahnya. Sebaliknya kebaikan 10, tiba-tiba berat jahat lagi orang tadi. Jam lah tu. Jahat lah tu orang tadi. Lagi pula tawaran daripada Allah Ta'ala-nya banyak daripada syarak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maknanya terhapus dengan buat wuduk misalnya, terhapus dosa, mari majlis ilmu terhapus dosa misalnya. Tiba-tiba balik akhirat banyak lagi dosa kita. Balik akhirat maknanya jahat lah orang tadi. Jahat. Mudah-mudahan kita tak tergolong daripada golongan orang-orang tersebut tadi. Naknya biar kita tadi maknanya menerima surat amalan dengan tangan yang kanan, insya-Allah. Kita puji Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang telah memfardukan sembahyang atas segala hamba-Nya, hamba Allah Ta'ala yang mukmin, sama ada laki-laki dan perempuan. Dan dijadikan dia akan sembahyang itu. Dan dijadikan, yakni dan telah menjadikan akan dia akan sembahyang itu. Allah Ta'ala menjadikan tiang bagi agama. Allah Ta'ala menjadikan sembahyang tu asas bagi agama, tiang bagi agama. Agama mana? Agama yang sebenar. Apa agama yang sebenar? Yakni agama yang betul ini, iaitu agama Islam. Allah Ta'ala menjadikan maknanya sembahyang tiang bagi agama. Sebagaimana kita maklum hadisnya, as-salatu imaduddin. Bermula sembahyang itu tiang bagi agama. Siapa yang mendirikan sembahyang, dia telah mendirikan agama. Siapa yang tidak sembahyang, dia telah meruntuhkan agama. Itu sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dijadikan dia akan sembahyang, yakni dan telah menjadi akan dia akan sembahyang itu lagi. Allah Ta'ala telah menjadikan sembahyang tu akan sembahyang, akan 5 sembahyang
di dalam 5 waktu. Allah Ta'ala menjadikan sembahyang 5 sembahyang, 5 kali sembahyang di dalam 5 waktu. Mana? Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Faman hafaza 'alaiha bi'itmami ruku'iha wa sujudiha wal qiraati kanat lahu nuran wa lizunubis saghairi kafarat. Maka mereka yang memelihara atas sembahyang 5 waktu, maka bagi mereka yang menjaga sembahyang 5 waktu ni, siapa-siapa hak jaga sembahyang 5 waktu subuh, asar, maghrib, isyak, subuh ni, dia jaga memelihara dengan disempurnakan rukuk bagi sembahyang. Dia jaga bagaimana? Dengan dia menyempurnakan rukuk. Hak rukuk sebagaimana hak dirukunkan, maknanya rukuk. Dia menyempurnakan rukuk tadi. Dan sujudnya, sujud bagi sembahyang, dia menyempurnakan maknanya sujud dia. Dan bacaan-bacaannya, bacaan bagi sembahyang, dia menyempurnakan bacaan sembahyang tu. Fatihahnya, hak sunatnya daripada bacaan dia buatlah kau. Lalu tu bagi orang-orang hak jaga sembahyang dengan makna dia menyempurnakan segala rukun-rukun sembahyang ni, tak sama ada perbuatan dan juga perkataan qauli ataupun fi'li, adalah sembahyang itu. Sembahyang mana? Sembahyang hak orang jaga sembahyang, dengan bahawa jaga sembahyang tu menyempurnakan segala rukun-rukun, sama ada hak qauli dan juga fi'li, adalah sembahyang tu nur baginya, bagi mereka yang memelihara sembahyang. Sembahyang tu ialah nur, yakni dengan maknanya sembahyang tu dapat menjadi benteng kepada seseorang. Itu nur. Nur maknanya cahaya. Dengan maknanya kalau nisbah cahaya, maknanya cahaya tu dapat kita tadi tu menjaga-jaga daripada tersepak, misalnya terjaga-jaga daripada benda-benda yang berbahaya. Dengan cahaya tadi, dengan cahaya lampu sulu, kalau ketika kita malam, maknanya begitulah sembahyang kita. Sembahyang manakala seseorang tu memelihara dia dengan bahawa dia menyempurnakan rukun-rukun tadi, maka sembahyang tu menjadi benteng terhadap seseorang daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba kita buat juga maksiat, macam tu. Cek di maknanya sembahyang kita tadi, adakah sembahyang kita tu sempurna ataupun tidak. Tiba-tiba buat juga kita ni maksiat misalnya, padahal Allah Ta'ala janji dah, Nabi pun janji dah, maknanya sembahyang itu nur. Dan Allah Ta'ala pun janji dah, maknanya Allah Ta'ala pun bagi tahu dah dalam Al-Quran, maknanya sembahyang itu mencegah daripada perkara fahsyat dan munkar. Tiba-tiba masih lagi kita buat perkara fahsyat dan munkar, masih lagi buat maksiat pada Allah. Adakah dusta Allah Ta'ala? Adakah dusta kalam Nabi SAW? Dah. Kita tu manakala kita buat, maknanya ada cacat celah. Kena cek situ. Kena cek maknanya di amal sembahyang kita tadi sempurna ataupun tidak. Kalau sempurna, maknanya dia benteng kepada kita daripada buat maksiat. Tiba-tiba buat juga, camlah tu tak sempurna. Kena baiki, kena baiki. Dan adalah ia sembahyang itu kafarah, penghapus bagi segala dosanya, dosa mereka yang kecil. Dosa yang kecil. Dosa mana? Dosa yang kecil. Itu sembahyang ialah penghapus bagi segala dosa, dosa hak kecil. Kita sembahyang tu secara tidak langsung terampun segala dosa-dosa hak kecil-kecil kita. Allazi amarana biha wahama hamya haumatil kabair wal fawahishi wal ma'asi
allazi amarona biha wa hama hamya haumatil kabairi wal fawahishi wal ma'asi wal manhiyati an nulimma bizalikal hamyi biqawati'in nususi wazawajiri wal ayati, bukan warriwayati. Tanda bulat situ, likung jangan pakoh, likung saja, bulatkan dia. Tulis kat tepi la ala sawab, mudah-mudahan yang betulnya ataupun yang munasabahnya, wal ayati, wal ayat, gitu. Bukan war riwayat. Allazi amarona biha, segala puji bagi Allah Taala. Atas pada kata sana tu, atas pada kata alhamdulillahillazi faradas salah, atas pada situ. Takdirnya alhamdulillah allazi amarona, takdirnya begitu. Segala puji bagi Allah Taala. Siapa Allah yang kita puji tu? Tuhan yang menyuruhkan, yakni Tuhan yang telah menyuruhkan kita hamba ni. Allah Taala suruh dengan sembahyang, yakni dengan mendirikan sembahyang. Allah Ta'ala suruh kita ni mendirikan sembahyang dan menegah ia, yakni dan Allah Ta'ala telah menegah ia Allah. Allah Ta'ala menegah kita akan segala barang, akan segala perkara-perkara yang ditegahnya, yakni yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Kita puji Allah Ta'ala yang telah menyuruh kita supaya kita mendirikan sembahyang, dan Allah Ta'ala jugalah yang telah menegah kita daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh dia. Apa perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala? Bayan daripada kata segala barang yang ditegahnya. Perkara yang ditegah tu sebesar-besar dosa yang besar. Yakni apa sebesar-besar dosa yang besar? Yakni segala dosa-dosa yang besar. Allah Ta'ala larang kita daripada buat perkara yang ditegah, yakni daripada perkara-perkara dosa-dosa yang besar. Satu. Dan yang keji-keji, Allah Ta'ala larang kita tadi buat daripada benda-benda hak keji-keji. Dan segala maksiat. Yang ketiga, Allah Ta'ala larang kita daripada buat perkara-perkara yang maksiat, benda-benda yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dan segala yang ditegahkan daripadanya, daripada dosa lah. Tegah-tegah daripada bahawa kita kerjakan dengan demikian yang ditegahnya itu. Apa yang ditegahnya itu tadi? Segala dosa besar, yakni segala yang keji-keji, yakni segala maksiat, dan segala yang ditegah daripada perkara-perkara dosa. Hak-hak tu hak Allah Ta'ala tegah kita daripada kita buat dia, daripada kita kerjakan dia. Tegah tu pula Allah Ta'ala tegah kita suruh buat, jangan buat benda dosa, sama ada dosa tu besar ataupun kecil. Benda hak keji-keji, maksiat tadi tu Allah Ta'ala tegah kita daripada buat dengan segala nas. Allah Ta'ala tegah dengan segala nas yang putus, dengan segala nas hak putus, yakni Quran dan hadis. Dan yang menakutkan, nah tu pula yang menakutkan, dan dengan segala ayat-ayat, yakni dan dengan segala dalil-dalil, dalil-dalil daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi sayyidis sadati wa ala alihi wa ashabihi ma damatil arda was samawat. Dan rahmat dan salamnya, setelah mana puji, lalu tu selawat pada Nabi. Wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat dan salamnya, salam Allah Ta'ala, kesejahteraan Allah Ta'ala,
Mudah-mudahan turun rahmat dan sejahtera Allah Ta'ala, turun rahmat dan salam ni atas penghulu kita. Tu sayyid, penghulu kita. Jangan baca sayyidi. Kalau sayyidi tak ada maksud, naknya sayyid. Sayyid naknya disabdukan ya, baru jadi ketua ataupun penghulu. Kalau sayyidi ataupun sayyidina baru betul. Sayyidina waktu mainan Toshiba. Mainan Toshiba, lepa dadu, siapa ipuh, beli rumah, beli hotel, siapa duduk situ kena bayar. Waktu sayyidinanya. Ini sayyidina. Sayyidina. Penghulu. Dan rahmat dan salamnya, yakni mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan rahmat dan salamnya turun-turun atas penghulu kita, yakni atas ketua kita. Siapa ketua kita tu? Penghulu kita tu Nabi Muhammad. Ialah Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Hambanya hamba Allah dan pesuruhnya pesuruh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad tu ialah hamba Allah dan pesuruh Allah, penghulu bagi segala penghulu. Nabi Muhammad ni pula penghulu bagi segala penghulu, ketua bagi segala ketua. Dan tu Nabi Muhammad, ketua bagi segala ketua. Bila nyata dia ketua bagi segala ketua ni? Di negeri akhirat lah nyatanya. Hak jelas sekalinya. Tengok Nabi-Nabi ada umat dia. Dia lah ketua Nabi-Nabi lain pun. Tapi Nabi kita ni penghulu bagi segala penghulu. Ketua bagi segala ketua. Ketua bagi segala ketua Nabi-Nabi dan sebagainya. Pada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Rahmat dan salam mudah-mudahan turun kepada Nabi kita itulah, iaitu Nabi Muhammad. Dan atas segala keluarganya, keluarga Nabi. Yakni mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan rahmat dan kesejahteraan atas segala keluarganya, keluarga Nabi. Minta doa supaya Allah Ta'ala turunkan juga rahmat dan sejahtera kepada keluarga Nabi dan sahabatnya, sahabat Nabi. Turun ke semua rahmat salam kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi itu selama masa berkekalan 7 petala bumi dan 7 petala langit. Yakni apa maksud? Selama masa berkekalan 7 petala bumi dan 7 petala langit ni, yakni sepanjang masa lah. Selama-lamanya gitu. Minta turun rahmat dan sejahteraan kepada Nabi kita, keluarga Nabi, sahabat Nabi selama-lama. Itu maksud dia. Turun rahmat dan sejahtera minta Allah Ta'ala turunkan selama-lama lah kepada Nabi kita dan keluarga Nabi dan sahabat-sahabat baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu muqaddimah dia. Muqaddimah setelah mana bismillah, alhamdulillah dan selawat dan salam. Amma ba'du fayaqulul abdul fakirul muznibul jani wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Cukup setakat itu dulu untuk muqaddimah bagi kitab Wisyahul Afrah. Kita baca kitab satu lagi, Muhimmah. Sampai mana Muhimmah? Tak ingat. Banyak kali dah tak baca. Kau suka? Kau suka? Dan telah mengeluarkan Ibnu Ali dan Rafi'i. Kitab Muhimmah, muka surat 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21. Baris yang ke-21 gitulah. Daripada atas. Bilang atas tadi sepatutnya bilang bawah. Tak apa, bagi yang ke-21. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin.
dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Ali dan Rafi'i daripada Abi Sa'id, yakni daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa kata nabinya? Bahawa sesungguhnya laki-laki apabila memandang ia laki-laki, laki-laki situ iaitu suamilah. Suami makna dia. Katanya Abi Sa'id Al-Khudri, dia dengar daripada Rasulullah ni. Maknanya Rasulullah kata sesungguhnya laki-laki tu, suami tu, apabila memandang ia laki-laki, suami dia pandang kepada isterinya, isteri bagi suami. Manakala dia pandang pada suami dia, pada isteri dia, dan memandang pula isterinya, isteri bagi laki-laki, suami itu kepadanya, kepada suami. Tu dia panggil saling pandang memandang, dia panggil. Bina musyarakah lah tu. Kamu pandang aku pandangmu gitu. Bahawa sesungguhnya laki-laki suami tu apabila memandang ia suami kepadanya, kepada isteri, dan memandang pula isterinya, isteri laki-laki kepadanya, kepada laki-laki, nescaya menilik Allah Ta'ala, yakni nescaya menilik oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tilik kepada keduanya, kedua-dua laki-laki dan perempuan tadi, yakni suami isteri tu. Allah Ta'ala tilik akan sebagai tilik rahmat. Allah Ta'ala tilik akan sebagai tilik rahmat, yakni dapat pahala. Kita tengok isteri, isteri tengok kita. Tu saling-saling pandang memandang, lepas tu kenyit mata sikit, dapat pahala tu. Dapat pahala. Nabi sabda maknanya asal matanya, innar rajula iza nazara ila imraatihi wa nazarat ilaihi nazarallahu ta'ala ilaihuma nazratar rahmah. Itu asal hadisnya. Kata Allah Ta'ala maknanya tilik bagi mereka suami isteri yang saling pandang memandang terhadap satu sama lain. Allah Ta'ala tilik dengan tilikan rahmat, yakni Allah Ta'ala bagi pahala pada suami isteri tadi. Banyak pahala tu, duduk sari-sari tu, duduk tengok mu aku tu. Maka apabila mengambil ia isteri, fa iza akhaza bikaffiha, apabila mengambil ia isteri, dia ambil akan tangan, yakni tangan suami. Apabila mengambil ia isteri akan tangan, yakni tangan suami lah. Bukan tangan dia sendiri, tangan suami. Apabila dia ambil tangan suami, nescaya, ambil tu dengan makna pegang lah, ataupun bersalaman, begitu. Mengambil sama ada makna memegang ataupun makna bersalaman, atau mengambil akan tangan. Manakala dia ambil pula tangan suami dia, dia pegang tangan suami dia, ataupun dia bersalaman dengan suami dia, nescaya gugurlah, tasaqatat, gugurlah segala dosa keduanya, kedua suami dan isteri. Gugur segala dosa tu, dosa-dosa, gugur dosa pada sebilang-bilang. Gugur pada sebilang-bilang segala anak jari kedua-duanya, bagi manusia tadi, ataupun bagi suami dan isteri tadi. Gugur sebilang-bilang, yakni sebanyak-banyak. Sebilang-bilang dengan mana? Qadar sebanyak-banyak segala anak jari kedua-duanya, kedua-dua suami dan isteri tadi. Manakala suami isteri ataupun isteri dia pegang tangan suami dia, sama ada pegang tu piping, gitesko misalnya, gugur dosa. Sebanyak mana? Sebanyak bilang anak jari hok bertakuk dengan suami, dengan isteri dia tadi. Mana kalau piping nak pergi ekonsih misalnya, PP dua tu, kalau PP dia tak PP dua-dua begini, gila orang panggil PP dua-dua gitu gitu, mestilah tengah gitu ataupun satu tengah satu tangan saja, sama ada tangan kanan ataupun tangan kiri.
Ketika tu kalau tangan kanan saja, sebanyak mana bilangan tangan tu? 10. Maknanya 10 jari ada situ. Kita 5, isteri 5. Sebanyak itulah gugur dosanya. Kalau bersalam maknanya bersalam 2 belah. Jadi 10 di kita, 10 di dia, 20. Itu maksud dia. Maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Banyak kena banyak. Tu gugur dosa. Tu balik akhirat kalau kira-kira kan. Peluang cerah lah tu. Peluang cerah untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Dengan qadar salam, pipin tangan isteri kita, gugur dosa kita. Tu banyak hari tu hidup dengan dia tu, duduk pipin dan sebagainya, duduk tengok dan sebagainya tu. Habis tu. Dan telah mengeluarkan, lambat lagi lah, umur 40 baru menikah. Lambat lagi pokok kita. Pokok demo lah, kita nikah dah. Dan telah mengeluarkan oleh Tayalusi, imam hadis ni Tayalusi ni, dan telah mengeluarkan oleh Tayalusi. Dengar saja deh. Kita tak ada, nikah lambat lagi dia. Tak ada mana dia. Dan telah mengeluarkan oleh Tayalusi, Imam Tayalusi, dia kata bermula hak suami atas isterinya itu, yakni bermula tanggungjawab suami, hak suami, milik suami, hak tu siapa kena buatnya? Atas isterinya. Hak tadi tu atas isteri, isteri kena buat pada suami. Itu maksud. Dengan maknanya tanggungjawab isteri kepada suami, gitu. Bermula hak suami atas isterinya itu, yakni bermula tanggungjawab isteri kepada suami, isteri hak kena buatnya, bahawa jangan menegahkan ia isteri, jangan dia tegah akan dirinya diri isteri. Dia jangan tegah. Tegah dengan maknanya sama ada tegah untuk diistimtakkan ataupun untuk disetubuhi. Tak boleh sama, dua-dua tak boleh. Sama ada tegah tu untuk kita sebagai suami ambil kesedapan ataupun untuk kita setubuh, walaupun dalam haid. Walaupun dalam haid, haid maknanya setubuh je tak boleh. Adapun hak lain daripada tu boleh, mana-mana pun luah lagi maknanya. Itu pun kalau pegang dengan kau hak dhaif, maknanya tak boleh setubuh saja. Adapun lain daripada tu boleh berlaku. Kaum muktamad tak boleh kita pegang isteri kita ketika mana dia datang bulan, maknanya pada antara pusat dan lutut tanpa pelapik, tu kaum muktamad. Adapun kata boleh lagi pegang, cuma jangan nawaitu sambogo saja dah. Hak tu yang tak ada. Hak lain boleh berlaku. Kenyih pergi ke mana pun, tak apa. Hak tu kaum dhaif. Adapun kaum muktamad antara pusat lutut, itu tidak dibenarkan antara pusat dan lutut. Habis. Tanggungjawab isteri pada suami, jangan dia menegah akan diri dia tadi. Dan jikalau ada ia isterinya itu, ia tu kena pada isterinya itu hak belakang. Dan jikalau ada ia isterinya itu di atas belakang pelapik unta sekalipun, tak boleh dia nak tegah daripada isteri suami dia untuk mengambil kesedapan, sama ada istimta ataupun maknanya untuk setubuh tadi. Walaupun dia duduk atas belakang pelapik unta tu, kinayah maknanya kata-kata nak banding, maknanya tempat tu tempat yang susah. Tu pelapik unta ni tempat yang payah, maknanya kalau kita nak ambil kesedapan atas tu, atas unta ni payah buat kerja atas tu, lebah-lebung jatuh bawah, silap-silap bolanya kenyek ke unta tadi. Tu bukan atas tu, maknanya tempat tu payah. Walaupun tempat tu payah, mana kalau suami nak, dia kena pergi, tak boleh dia nak tegah. Tu makna dia. Dan pada suatu riwayat bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza da'a, kalau ada titik bulat, bukan da'i dah, da'i itu TV3, da'a. Iza da'a ar-rajulu zaujatahu lihajatihi, gitu.
bukan lihajatin. Lihajatihi. Tapi mungkin adalah riwayat lihajatin tu. Tapi kita tanda sini lihajatihi. Lihajatihi. Iza da'a ar-rajulu zawjatahu lihajatihi falta'tihi wa in kanat ala tannuri. Artinya, arti hadis Nabi SAW, apabila memanggil oleh laki-laki akan isterinya, apabila suami tu panggil isteri dia, dia panggil tu kerana apa? Kerana hajatnya. Sini tulis kerana hajat. Lihajatin. Tu dia terjemah tu. Mungkin pada riwayat yang lain lihajatihi, bukan mungkin, cerak lihajatihi. Kalau kita ceknya lihajatihi, lihajatin tu mungkin ada. Mungkin ada. Kerana hajatnya. Suami tu panggil kerana ada hajat. Hajat sini maknanya jima'. Hajat situ maknanya jima'. Kerana Nabi dia tak kecek secara jelas. Tu dia kerana bagi-bagi orang tua-tua ni maknanya dia faham-faham sendirilah. Kalau suami panggil tu kerana hajat, acam lah tu. Kerana hajat situ maknanya jima'. Apabila memanggil oleh laki-laki akan isterinya kerana hajat, yakni suami dia panggil kerana nak berjimuk dengan dia, maka hendaklah, yakni wajiblah, falta'ti, maka wajiblah, maka hendaklah datang akan dia, akan isteri, yakni kepada suami dia. Wajib dia kena pergi pada suami dia. Dan jikalau ada isterinya itu di atas dapur sekalipun, itu tanur maknanya dapur. Dapur dengan makna pembakar roti, itu tanur. Walaupun dia duduk masak sekalipun, begitulah seolah-olahnya. Maka tiada ada seorang perempuan, titik situ, situ hadisnya. Maka tiada ada seorang perempuan. Perempuan mana? Isteri mana yang menyakiti ia perempuan, yakni isteri itu akan suaminya. Tidak adalah bagi mana-mana perempuan, hak mana perempuan tu dia menyakiti suami dia. Menyakiti sama ada dengan perkataan, maka jadi sakit hati suami dia, ataupun menyakiti dengan perbuatan, maka jadi maknanya sakit tubuh suami dia. Kena selak kata bini dia misalnya, kena bahang pada isteri dia misalnya. Tiada ada seorang perempuan yang menyakiti ia perempuan akan suaminya. Tidak ada, melainkan menyumpahlah akan dia, akan isteri yang menyakiti suami tadi tu. Menyumpah oleh bidadari yang di dalam syurga. Bidadari duk sumpah kepada perempuan, isteri yang menyakiti suami hak di atas dunia ni. Bidadari itu duk sumpah kerana bagi tiap-tiap orang lelaki yang beriman telah ada maknanya bagi kita tu di dalam syurganya, maknanya hak bidadari bagi kita ni. Telah ada dah, Allah Ta'ala sedia dah bidadari dalam syurga ni. Maka mana hadisnya, maknanya yang mengatakan bidadari itu duduk sumpah di dalam syurga kepada perempuan-perempuan, maknanya yang menyakiti suami dia, sebagaimana seperti yang diceterakan daripada Muaz ibn Jabalin radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'zi imra'atun, kena tambah imra'atun, tambah la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril aini. Apa bidadari itu kata daripada hurul ain? La tu'zihi, kata-kata bidadari kepada perempuan yang menyakiti suami dia. La tu'zihi qatalakillah, kerana dia kata kepada isteri, kilah jadi qatalakillah fa innama huwa indaki dakhilun, bukan rahil. Dakhilun, da nak dengan da,
Lepas tu ada titik di atas ha tu. Dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina. Artinya, tiada menyakiti oleh seorang perempuan akan suaminya, kata Nabi. Tidak adalah mana-mana perempuan yang menyakiti suami dia yang di dalam dunia ini, waktu dia berada di atas dunia ni, melainkan berkata oleh suaminya, melainkan berkata oleh isterinya, isteri bagi suami dia tu, isteri bagi suami dia tu yang daripada bidadari, yakni hak disediakan oleh Allah Ta'ala, manakala di akhirat kelak daripada bidadari tu, bidadari tu, dia kata apa? Sifat bagi bidadari tu pula yang elok rupanya itu, yakni bidadari tu muka dia elok-elok, tubuh dia elok-elok, tu hurul ain. Hurul ain asalnya maknanya mata tu, maknanya mata luah. Tu hurul ain, mata luah. Mata luah dengan makna comel, bukan mata luah huduh. Mata luah comel. Kalau mata luah huduh orang panggil bolo mata. Bukan hurul ain. Hurul ain ni mata luah yang menunjukkan kecantikan. Kalau mata hitam, hitam tersangat-sangat. Luah pula mata hitam daripada mata putih. Mata putih tu pula maknanya terputih sangat-sangat. Itu panggil hurul ain. Itu comel lah maknanya. Kinayah daripada comel. Bidadari tu yang elok rupanya itu tu. Dia kata jangan engkau sakiti. Itu perkataan bidadari. Jangan engkau sakiti akan dia, akan suami aku. Gitu. Jangan engkau sakiti akan dia, akan suami aku. Ataupun jangan engkau sakiti akan dia, akan suamimu ketika mana mu di atas dunia tu. Hei, mati dibunuh oleh Allah Ta'ala bagimu. Atau qatalaki. Maknanya mudah-mudahan Allah Ta'ala membunuhmu. Gitu. Mati dibunuh oleh Allah bagimu, yakni mudah-mudahan Allah Ta'ala bunuhmu. Maka bahawa sesungguhnya, kata dia, maka bahawa sesungguhnya, kata bidadari, iaitu suamimu ketika mana mu di atas dunia tu, padamu, yakni di sisimu, daging yang berjalan. Daging yang berjalan maknanya hanya tetamu sahaja. Itu makna daging yang berjalan. Hanya jadi tetamumu sahaja, yakni duduk sekejap je denganmu. Dia tu, suamimu tu atas dunia tu, hampirlah ia suamimu tu bercerai akan kamu. Yakni suamimu tu hampir dah nak pergi daripadamu, kerana akan mati nanti. Tu bercerai akan kamu, yakni hampirlah suamimu tu akan berpisah daripada kamu, yakni setelah suamimu tu mati. Manakala suamimu mati, bercerai akan kamu, datang ia suamimu mendapatkan kami, yakni mendapatkan kami bidadari. Maka dia akan duduk dengan kami selama-lama. Apa mu buat sakiti hati, maknanya suamimu tu, tu marahnya bidadari kepada isteri yang di atas dunia ni. Tu maknanya kemarahan ataupun sumpah laknat daripada bidadari. Tu bidadari. Lepas tu maknanya para suami isteri pula, manakala dia di akhirat, maknanya dia tu perempuan yang solehah, sama-sama boleh masuk ke dalam syurga. Maknanya dia tu pula akan jadi ketua bagi bidadari. Tu bagi suami isteri hak di atas dunia kita ni lah. Dia di akhirat kelak, dia tu ketua bagi segala bidadari. Manakala begitu, dia lebih cantik daripada bidadari tadi. Dia ni, kerana kecantikan bidadari, Allah Ta'ala jadikan maknanya semata-mata bidadari tu comel kerana Allah Ta'ala, maknanya dia tu adalah hamba Allah Ta'ala, hak dalam syurga. Adapun perempuan isteri kita ketika mana kita di atas dunia ni, dia tu jadi comel sebab amal dia soleh ketika mana dia di atas dunia. Pergi di akhirat jadi comel dia lebih berkali-kali ganda daripada bidadari di dalam syurga. Tu dia ketua sekali.
Lepas tu cemburu apa semua, ketika tu tak ada dah. Allah Ta'ala cabut dah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Allah Ta'ala maknanya mencabutkan daripada dada-dada mereka itu min ghillin, daripada deki-deki, sifat-sifat deki, cemburu dan sebagainya, tak ada dah. Ketika mana waktu kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dia paling ketua bidadari ni ialah isteri kita lah, ketika mana kita di atas dunia ni. Rupa dia comel, maknanya kita tak cam lah. So, isteri kita mu rupanya gitu, comel dia, tak cam dah. Atas dunia pun comel dah, akhirat lagi comel. Comel dia tu melebihi daripada bidadari. Tu. Dan telah mengeluarkan oleh At-Tabarani, bermula perempuan itu tiada menunaikan ia perempuan akan hukuk Allah Ta'ala, akan hak-hak Allah Ta'ala, hingga mendatangkan ia akan hak suaminya sekalian. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Cukup setakat tu. Tu kitab tu bayar ke ini dah 3 riyal. Kalau situ kita 2,5 riyal. Tapi biarlah bayar 3 riyal lebih tu untuk pondok lah.